Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya aku panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka dapat aku datang sekali lagi ke bumi Kinanah yang bertuah ini, bumi Mesir, untuk berkunjung ke ruang jauh yang aku sayangi ini. Tapi tujuan aku datang sekali ini adalah atas satu urusan peribadi, insya-Allah lepas ni dengan Ustaz Nazrul, aku nak selesaikan perkara itu. Dan ambil tu kesempatan hari Minggu ni aku datang bercuti kembali lah di bumi Mesir, ya. Peluang untuk berjumpa dengan anak-anak ni memang alhamdulillah tak pula disangka bahawa Ustaz Nazrul dan Ustaz Muhammad daripada KBMK sudah mengaturkan satu majlis tausiah perdana pada malam ini. Dan bila Pak Ku tengok dalam WhatsApp yang dihantar kepada Pak Ku sebelum datang, tak ada tajuk yang diberikan, ya. Jadi Pak Ku semalam bercakap dengan Ustaz Nazrul, kata kalau boleh malam besok ni kita buat satu majlis yang bebas dan santai lah. Kerana seperti yang anak-anak semua ketahui, Pak Ku dulu memang bekas duta besar kat Mesir ni, tapi itu dah berlalu, ya. Dah 2 tahun dah berlalu dah. Dan sekarang ni Pak Ku diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sebagai Setiausaha Agung baru bagi, dalam bahasa Melayunya kita boleh sebut, organisasi kerjasama ekonomi negara, 8 negara membangun. Dan 8 negara membangun ini adalah 8 negara Islam yang besar, ya, dan termasuk Malaysia. Jadi anak-anak pun kalau ada peluang boleh merujuk kepada website kita, boleh type di situ Developing Aid. Tapi masalahnya segalanya ditulis dalam bahasa Inggeris lah, tapi boleh minta sistem tu translate kepada bahasa Arab ataupun bahasa Melayu, insya-Allah. Di situ boleh tengoklah apa yang kita sebagai satu organisasi besar dalam ekonomi kita telah lakukan dan sedang lakukan. Jadi Pak Ku malam ni bukan nak syarah pasal kumpulan D8, ya. Kerana itu adalah satu pertubuhan ekonomi antara kerajaan-kerajaan 8 negara ini, dan juga satu platform di mana pihak swasta akan menganjurkan program-program, projek-projek yang berdaya maju, projek teknologi, industri dan sebagainya. Jadi cukup sekadar itu. Jadi Pak Ku galakkan agar membuka website. Kalau siapa ada internet lain tu boleh buka, type di situ Developing Aid, DEVELOPING, Developing Aid. Dia keluarlah nanti organisation, dalam bahasa Inggerisnya dipanggil D8, Organization for Economic Cooperation. Jadi itu saja. Tapi hari ini bila Pak Ku datang tu, Pak Ku kata patutnya mungkin Pak Ku boleh ambil peluang, sebab setahun lagi insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah, kalau lanjut umur Pak Ku ni, maka tahun depan ni genap umur Rasulullah SAW. Maknanya kalau dilanjutkan lagi umur selepas itu Pak Ku dah dapat bonus, ya, untuk hidup, dan mungkin diberi peluang untuk memimpin satu blok ekonomi negara-negara Islam untuk kita kuatkan keadaan ekonomi kita dengan membina satu kemajuan baru, kerjasama yang rapat antara 8 negara ini, ya. Jadi ini doa kita lah. Jadi Pak Ku minta supaya anak-anak mengikuti perkembangan ini sebab dia sangat menarik. Banyak orang tak tahu, ya, tentang wujudnya satu kumpulan ekonomi yang
yang aktif dalam negara Islam ni yang kita tak heboh-hebohkan sangat, ya. Seperti mana OIC lalu menjadi bahan percakapan, ya. Tapi Pak Ku fikir dulu bila Pak Ku duduk di sini, Pak Ku selalu menganggap Pak Ku ni sebagai ayah pada semua anak-anak. Sebab itu adalah satu tanggungjawab yang telah diberikan pada siapa-siapa pun yang datang pada masa itu adalah merupakan tanggungjawab Pak Ku untuk memastikan kebajikan dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan itu kita dapat rencanakan dengan sebaik-baik mungkin, walaupun mungkin ada masalah dan perkara yang kita tak mahu tengok, tapi kita cuba sedaya upaya. Jadi Pak Ku sentiasa menganggap bahawa anak-anak ni semua anak-anak Pak Ku, dan sebagai orang tua Pak Ku ada tanggungjawab. Tak mau esok ditanya oleh Allah apa yang telah kamu buat sebagai seorang orang tua. Kurang-kurangnya pun mungkin Pak Ku boleh memberikan sedikit nasihat berdasarkan apa yang telah dilalui dalam kehidupan. Di malam ini apa yang Pak Ku cadangkan, Pak Ku nak berkongsi secara mungkin pertama kali kalau boleh Pak Ku katakan sejarah hidup Pak Ku sendiri. Lalunya orang minta banyak tanya dulu Datuk bekerja dengan sana sini apa semua. Jadi kita pun bercakap secara formal, ya saya bekerja di sana buat ini buat ini, tapi kadang-kadang kita cerita tu kita tidak cerita mendalam dan kita tak ambil iktibar daripada satu pengalaman orang tua yang sudah melalui satu kehidupan. Hari ini mungkin apa yang telah Pak Ku lalui mungkin boleh dijadikan sebagai satu pedoman dan satu tauladan dan juga satu peringatan supaya kita tidak melakukan kesilapan, ya, dan kita boleh membuat perkara yang lebih baik daripada apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita. Jadi Pak Ku berharap dengan nasihat dan pandangan itu mungkin kalau ada sedikit anak-anak ambil, amalkan, maka itulah sedekah jariah untuk Pak Ku kalau Pak Ku pergi besok, ya. Tak ada yang lain lagi dah. Jadi malam ini kita nak bicarakan tentang satu topik yang sangat ringkas, mudah. Tajuk dia Pak Ku nak bawa adalah raikan hidup, ya, raikan hidup dengan ilmu dan adab, itu saja. Ya. Kerana ini sangat penting. Kalau kita tengok hari ini di dunia kita ni yang penuh dengan pancaroba baru yang kadang-kadang di luar jangkaan kita. Kita tak terfikir benda-benda yang tak pernah masuk dalam akal kita berlaku di depan mata kita dengan dalam konteks spiritual dan dalam konteks material, dalam konteks budaya, dalam konteks teknologi. Dia merubah segala-galanya dengan sekelip mata. Dan adakah kita, masyarakat baru ni, anak-anak baru, generasi baru ni bersedia untuk menghadapi kehidupan yang lebih mencabar? Zaman Pak Ku dulu cabarannya berbeza sama sekali. Jadi kadang-kadang bila orang tu cakap, anak-anak muda kata, alah dia dulu cerita-cerita lama tu apa benda kita boleh belajar. Pak Ku teringat arwah Atuk ataupun Tok Wan Pak Ku dulu, dia selalu cakap kepada Pak Ku sebagai satu pedoman. Ingatan tu sangat mudah. Dia akan kata, dia Pak Ku orang Kedah, dia cakap hang kena ingat, tak ada orang tua, tak ada orang muda, itu je. Jadi maksudnya orang tua itu sangat penting kerana pengalamannya yang dilalui itu mungkin berbeza. Cabaran yang dilalui itu sangat berbeza dengan cabaran kita hari ini. Di cabaran Pak Ku pada masa itu hidup dalam zaman yang belum moden. Zaman berita minyak tanah, baca buku, zaman mandi sungai, zaman pergi sekolah, naik basikal, tour dulu, ya. Tak ada transport, tak ada bas, tak ada apa semua. Susah. Tapi susah, dalam keadaan susah macam itu, dia memberikan satu cabaran yang sangat berbeza dengan cabaran yang anak-anak hari ini lalui kehidupan. Tapi kita mengambil peluang dalam keadaan yang ada pada masa itu, cabaran yang ada, untuk kita nikmati kehidupan itu. Dan Pak Ku sangat seronok kerana hidup Pak Ku itu, pada Pak Ku walaupun kita susah pada ketika itu, makan pun susah, makan pun
sendiri, cari sendiri, pergi tangkap ikan sendiri, tanam padi sendiri, kurang. Tapi kita gembira dengan hidup sebab pada masa itu budaya kita berbeza, budaya kita sangat kuat, ukhuwah kita kuat, kerjasama kita kuat, gotong royong kita kuat. Tapi itu adalah sistem nilai-nilai yang dibina pada ketika itu. Tapi nilai-nilai itu sudah tidak penting pada masyarakat hari ini. Kita agak individualistik, kita agak bersendiri, kita tidak mau privasi kita diganggu. Tapi kita dulu, masyarakat kita dulu, privasi itu bukan kepunyaan kita. Privasi kita kepunyaan seluruh masyarakat. Hanya perhatian, tanggungjawab kita berikan, kita ambil sebagai tanggungjawab kita sepenuhnya untuk seluruh masyarakat. Maknanya kalau satu benda berlaku pada satu anggota dalam sebuah kampung, seluruh kampung itu akan menjadi orang yang akan mengambil satu tindakan ataupun satu peranan. Tapi hari ini kita nak memberi teguran pun kita takut. Kerana privasi itu menjadi satu perkara yang sangat penting. Ya. Jadi adakah benda-benda ini tidak berguna pada hari ini? Jadi aku nak berkongsi cerita-cerita dan bagaimana kehidupan pada masa kita diberi peluang ini untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak ada yang lebih baik apabila dalam kehidupan itu kita menggunakan ilmu yang betul. Ilmu ini anak-anak dia datang dalam berbagai-bagai bentuk. Ilmu bukan satu, ilmu ini terlalu banyak. Dan cabang-cabang ilmu ini bercambah sehari demi sehari, dia bercambah dengan cabang-cabang yang baru. Bagi satu proses untuk membina kehidupan yang lebih cepat, yang lebih apa orang kata, yang bukan lagi berdasar pada zaman kita dulu. Mungkin kita setahun baru kita akan tengok satu perubahan dalam satu perkara, bulan mungkin, hari, sebab kita tak dapat berhubung secara terus. Kita terpaksa menunggu saat-saat. Bila kita sekali-sekali kita dapat berjumpa, baru kita dapat luahkan perasaan kita nak bercakap. Hanya melalui surat, telefon pun tak ada, apa pun tak ada. Tapi hari ini setiap perkara itu terletak di hujung jari kita. Setiap saat satu benda yang baru berlaku. Dan satu baru yang berlaku itu sama ada dalam konteks budaya, dalam bentuk apa orang kata, teknologi tadi, dalam bentuk ilmu, informasi ataupun maklumat dan sebagainya. Dia penuh di keliling kita. Kita dikelilingi oleh perkara yang baru yang tidak terjangka hari ini. Dan perubahan budaya ini terjadi di keliling kita, di mana budaya yang dulu kita tak pernah ada. Dulu masa zaman kita dulu, fitnah susah kita nak dengar. Apabila berlaku satu fitnah, dia menjadi satu tanggungjawab seluruh masyarakat itu untuk menolak fitnah itu dan segera menyelesaikannya. Dan dia tidak boleh dijadikan sebagai fitnah sama sekali. Maka proses undang-undang cara kampung yang dibina secara yang dulu ini akan diguna pakai. Akan ada orang yang bersemuka dan akan ada orang yang duduk jadi orang tengah. Ketua masyarakat akan bincang cara itu, cara jelas, cara benar, cara terus. Maka selesaikan. Kita bermaaf-maafan, kita tak simpan di hati. Hari ini anak-anak suasananya sangat berubah. Kan? Kita dendam kita dan cara kita mengatasi masalah dengan pengaruh-pengaruh dadah dan pengaruh teknologi ini, kita menjadi orang-orang yang pemarah. Kita menjadi orang yang sangat marah. Kita merasa kita punya hak yang sebenarnya. Masalah kita terlalu terpengaruh dengan ideologi baru yang mengelilingi kita. Dan ideologi baru ini datang daripada pihak-pihak yang merasakan dia lebih gagah daripada kita. Dan dia akan terapkan kepada kita sama ada secara paksaan ataupun secara perlahan-lahan sehingga kita menerima dia sebagai satu budaya kita juga. Maka hari ini budaya-budaya ini kita ambil dan kita jadikan budaya kita. Wahalnya budaya kita sangat berbeza. Ya? Dan kita menganggap itulah cara yang sebenarnya yang sepatutnya kita tanggapi. Seperti mana dunia sejagat orang lain pun menggunakan dia. Sebab dunia itu semakin sempit, maka kita terpaksa menerima. Sama ada kita tak suka ataupun suka, maka kita terpaksa menerima perkara yang baru ini. Dan dia menjadikan kita sedikit berselaru. Kalau kita tak ada pegangan, kalau kita tak ada ilmu, maka kita menjadi orang-orang yang
tak tentu arah, yang tak ada hala tuju hidup, tak ada jati diri, tak ada apa-apa. Aku mendapat peluang ini dan aku dapat merantau banyak tempat, melihat berbagai-bagai ragam budaya, berbagai-bagai ragam manusia, masyarakat yang mundur, masyarakat yang separuh maju, masyarakat yang terlalu maju, masyarakat yang bebas, masyarakat yang masih tertutup, dan masih ada lagi masyarakat yang belum terbuka, yang masih duduk di hutan-hutan. Ya, masih ada lagi masyarakat-masyarakat di Amazon apa semua itu yang masih mengamalkan cara-cara hidup yang lama, sebab dia tak terdedah. Mereka punya pandangan yang terlalu berbeza dengan kita. Pada dia, dunia dia hanya di situ. Dunia kita terlalu luas ini. Ya, jadi bila kita berjumpa, kita bercakap dua perkara yang berbeza. Dan ilmu tidak dijadikan sebagai satu perkara yang patut menunjuk jalan kepada kita. Jadi kerisauan ini Pak Ku selalu bincang, dan rasanya orang-orang tua-tua macam Pak Ku ni mau tak mau, walaupun tak disukai oleh generasi hari ini untuk bercakap, kena bercakap, sebab itu tanggungjawab. Jadi Pak Ku selalu berfalsafah, ya. Jadi malam ini Pak Ku nak ceritakan tentang ilmu itu, kenapa dia sangat penting, dan kenapa ilmu itu mesti diraihkan, dan kenapa kita gagal, ya, dalam masyarakat kita, masyarakat Islam kita hari ini gagal sebenarnya. Gagal untuk menangani banyak masalah kerana terlalu biru yang datang daripada luar dan daripada buatan kita sendiri. Dan di buatan sendiri kita teruskan benda yang begitu, dan kita tak mau letakkan perhentian pada perkara tersebut. Dan kita buka pula supaya elemen-elemen luar yang sejagat itu masuk menerobosi kelompok kita. Dan kita guna pakai benda itu dengan berleluasa, tanpa ada tapisan, tanpa ada kawalan. Jadi kerana tidak ada kawalan, walaupun kita menganggap kita faham, kita tahu bahawa kita berpegang pada satu pegangan agama yang kukuh, tapi walau bagaimanapun kita tetap terpesong, kita tetap termakan dengan perkara-perkara yang baru yang kita tidak bersedia menghadapi. Ya, ini yang kita takut. Jadi kalau kita umpamakan hidup kita, aku nak anak-anak renungi perkara ini. Ada tiga perkara yang mesti, yang perlu menjadi pegangan kita. Alhamdulillah, anak-anak Malaysia di Mesir banyak yang belajar aliran agama, mengetahui punya ilmu yang baik sebagai satu ilmu yang boleh menunjukkan jalan, ya. Jadi Pak Ku nak bagi satu persoalan dalam konteks kehidupan ini, untuk tujuan hidup. Apabila kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidup kita itu tentu mempunyai tujuan. Apakah tujuan kita hidup? Orang-orang dulu selalu berdebat dengan satu isu. Dia kata kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup, kan? Lalu orang cakap macam tu. Jadi, dan orang kata tak ada jawapan. Ya, hidup untuk kita makan, makan untuk hidup. Tapi sebenarnya itu adalah satu falsafah yang agak simplistik, ya, yang terlalu mudah. Tapi dalam hidup kita sebenarnya mempunyai tujuan. Dalam konteks kita orang Islam adalah akhirnya kita mencapai satu destinasi. Maka kita berjalan dalam hidup, sebab hidup itu adalah satu proses perjalanan. Daripada kita dilahirkan dalam rahim ibu, dan kita duduk dalam rahim ibu kita dilahirkan dan kita berjalan. Dan peringkat-peringkat kehidupan itu melalui peringkat-peringkat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak payah kita nak jelaskan. Peringkat kanak-kanak, masukkan peringkat remaja, peringkat dewasa, berkahwin, dapat anak pinak, lepas tu mati, dikuburkan, masuk alam kubur, alam barzakh, lepas tu masuk, habis alam akhirat. Maka itu kehidupan kita. Dan tujuan kita mesti kita cari satu tempat untuk kita mencapai cita-cita kita. Sebab setiap manusia dilahirkan, dia mempunyai cita-cita dan tujuan hidup. Dan kerana gagal memahami ini, ramai orang kita hanyut di separuh jalan. Ya, jadi kita siap target kita begini. Bila aku memulai langkah pertama, maka kita akan berjalan sehingga kita mencapai destinasi kita. Dan destinasi kita ini boleh kita sebut dalam berbagai-bagai konteks, ya. Destinasi kehidupan kita sebagai seorang manusia yang hidupnya biasa sahaja sebagai manusia. Destinasi kita sebagai seorang manusia yang hidupnya mempunyai satu
hidup dalam konteks kehidupan yang mempunyai mengetahui bahawa ada pencipta alam, ya, ataupun kita hidup dengan tidak mengetahui bahawa ada pencipta, tapi kita hidup semata-mata hanya untuk tadi, kita hidup hanya untuk makan, dan kita tunggu saatnya kita mati. Sebab mati itu memang akan terjadi, tak dapat dielakkan. Jadi kita menentukan arah hidup kita. Jadi jalan itu sangat penting, ya. Jadi jalan itu, kalau kita umpamakan jalan, bagaimana kita nak memilih jalan kita untuk kita sampai destinasi kita tadi. Dan jalan ini, anak-anak, dia mesti hanya satu jalan, kan? Sebab jalan ni bila kita dilahirkan, itulah jalan yang sudah ditentukan oleh Allah kehidupan kita. Sebab kehidupan manusia itu akan melalui satu proses yang berbeza-beza setiap orang. Maka dalam konteks kita, konteks Islam, maka Allah sudah tentukan jalan untuk setiap manusia yang dilahirkan. Jalan ini sangat berbeza. Tidak ada satu manusia pun yang dicipta akan mempunyai jalannya yang sama. Dia akan mengalami pengalaman yang berbeza, dia akan mendapat ilmu yang berbeza, dia akan peristiwa yang berlaku pada dirinya itu sangat berbeza. Tak boleh, tak ada satu pun yang sama. Begitu hebatnya Allah mencipta kita. Bukan dia mencipta kita dalam keadaan yang berbeza, tapi menentukan hidup kita juga dalam keadaan yang sangat berbeza. Maka pengalaman ini, anak-anak, sangat kaya. Jadi pengalaman ini sebenarnya patut kita kongsi, sebab kita mengalami proses kita sendiri. Kawan kita mengalami proses jalannya sendiri. Jadi kalau dalam konteks Islam, maka itu kita Islam menegakkan konsep kita bermusyawarah, bermuzakarah, meraihkan pandangan. Sebab ilmu itu adalah apabila dalam konteks ilmu adalah apabila kita mula mencari-cari, kita mula bertanya-tanya, kita mula mengkaji. Maka kita bertanya sebab kita ingin mengetahui, maka kita mula mengkaji, kita mula bertanya orang ni, dan kita mula menulis, kita mula apa semua, kita mula berkongsi pengalaman, maka dia menjadi satu ilmu yang baru. Maka setiap orang itu sebenarnya sudah memiliki ilmunya sendiri yang sangat berguna pada dia, yang tidak ada pada kawan dia ataupun pada orang lain. Walaupun kita belajar benda yang sama, tapi sebab pengalaman dan proses kehidupan itu sangat berbeza, maka proses kehidupan berbeza itu adalah satu ilmu. Maka dalam konteks itu, jalan tadi tak kira satu jalan itu, maka kita mesti mencapai destinasi tersebut. Jalan itu mungkin jalan yang sudah ditentukan. Sebab kita orang Islam kena percaya bahawa Allah sudah tentukan kehidupan kita. Tapi Allah membenarkan kita untuk membina jalan kita, ya, supaya kita sampai ke tujuannya, supaya akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan itu mungkin jalan yang berliku-liku, tapi dia tetap satu jalan. Jalan itu mungkin berlekuk-lekuk, tapi dia tetap satu jalan. Jalan itu mungkin jalan yang lurus, tapi orang hari ini kita interpretasikan, orang dalam konteks spiritual kita, dalam segi agama, kita carilah jalan yang lurus. Tapi jalan lurus atau jalan berliku-liku atau jalan yang berlekuk-lekuk tetap sampai ke destinasi. Dan destinasi itu mungkin sampai dia lebih cepat ataupun dia lebih lambat sampai. Dan mungkin dia tak sampai pun. Ya, dia mungkin akan berlaku begitu. Jadi kalau kita dibagikan pilihan anak-anak untuk jalan yang satu tadi, yang kelilingnya mungkin satu jalan dibina, dan alhamdulillah kita kena bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kita tidak membina jalan itu lagi. Jalan itu sudah dibina oleh orang-orang yang sudah diciptakan oleh Allah sebelum kita. Maknanya jalan itu sudah diletakkan oleh moyang kita, Nabi Adam. Apabila dia turun, dia sudah menentukan jalannya dengan Siti Hawa. Maka itu adalah guru kita yang pertama, yang sudah pun membina jalan. Bila dia diturunkan dari syurga, maka dia sudah membina jalan untuk anak-anak cucu dia. Jalan itu sudah terbentang kepada kita, ya? Dan kita proses yang aku katakan tadi itu akan melalui satu pengalaman yang sangat berbeza. Dan jalan itu diteruskan oleh nenek moyang kita, para nabi kita, para rasul kita, para orang tua kita, para mujahid kita, para orang yang hebat, orang yang tak hebat, orang yang apa semua. Maka jalan itu sudah dibina untuk kita. Maka kita hanya perlu berjalan saja hari ini. Tapi dalam proses berjalan ini, katakanlah kita bertemu jalan-jalan yang kalau dulunya mungkin kita kata jalan itu belum rosak, bila dibina secara baru oleh Rasulullah
ataupun oleh Nabi Adam dan Nabi-Nabi berikutnya, maka dia bina jalan baru yang cantik, elok. Tapi bila proses berlaku untuk orang lain pula mengambil alih, maka jalan itu semakin rosak, semakin rosak, semakin rosak. Maka dalam satu jalan itu mungkin kita berjumpa lubang-lubang yang besar. Sekiranya satu jalan yang ada pada kita ni, di tengah-tengah ada lubang, apakah pilihan anda? Pilihan kita ada mungkin 3. Pilihan yang pertama, ini akan menentukan sikap dan peribadi kita. Ya, apabila kita menempuh jalan atau mengambil jalan yang tak betul, maka dia akan membina peribadi kita. Itulah kita sebenarnya. Jalan yang pertama mungkin kita ada jalan itu kita tak peduli, sebab di tepinya walaupun tak ada jalan, mungkin ada hutan semak yang berat tapi bukan jalan, maka dia mengambil langkah untuk tidak membebankan diri dia. Maka dia kata, baiklah aku pilih jalan semak tu, aku lepasi lubang tadi, tetap sampai destinasi, tapi dia terpaksa mengharungi semak samun yang mungkin ada kalajengking, ada ular, ada duri, ada apa semua. Tapi dia mengambil pilihan tersebut. Dia mengambil jalan untuk masuk kembali ke jalan yang benar, dan dia berjalan terus. Kemudian dia jumpa lubang yang lain, dia masuk lagi ke lubang, maka jalannya menjadi berliku, penuh duri-duri dan ranjau. Yang pertama. Yang kedua, dia mungkin mengambil pilihan, duli apa aku, kan? Jadi dia tak nak pergi ke kiri, tak mau kanan, dia tetap lalu jalan itu. Lubang pun dia terjun, dia panjat, kalau dia boleh panjat naik, dia boleh panjat naik, dia tak boleh panjat naik, maka dia tenggelam dalam lubang tersebut. Dia tak peduli yang kiri kanan ni, dia tak peduli. Dia tak peduli lagi, dia kata ini adalah hak aku. Peduli apa dengan orang lain, maka aku berhak untuk terjun ke lubang. Dan dia kata kalau aku mati pun, aku yang mati, aku peduli apa orang lain. Tapi mungkin akibatnya lebih hebat. Mungkin orang yang kemudian yang tidak yang semacam dia juga akan terjun dalam lubang itu dan mati, dan dia tidak menemui destinasi dia, ya, yang dicita-cita. Dan jalan yang ketiga adalah dia datang, dia fikir, dia mempunyai tanggungjawab, maka dia kata, apatah salahnya kalau aku kambus jalan ini dan aku baiki dan jadikan dia jalan yang lebih cantik daripada jalan yang sudah ada itu. Maka dia berusaha, dia mengambil masa yang banyak, dia mungkin terpaksa mengambil sedikit daripada hutan sana, mengorek sana, mengorek sini dengan izin siapa-siapa orang sana, dan dia kambus. Dan dia mohon pula orang-orang yang mungkin ada di keliling tu, mari kita bersama-sama kita tambus ini supaya dia menjadi satu jalan yang cantik, yang boleh orang nikmati. Ya, maka kita semua orang boleh berjalan dan sampai destinasinya jalan itu. Jadi kalau kita pilihan yang diberi itu, pilihan kita yang mana yang terbaik? Senang diri saja kita lepas, ataupun kita terpaksa berusaha mencari orang untuk kambus tempat tu dan bina jalan tu supaya elok. Tapi dia mungkin mengambil yang lama, dan dia mungkin mengurangkan tempoh perjalanan kita yang kita sudah target tadi untuk sampai. Mana pilihan kita nak ambil? Mana pilihan kita? Ustaz, apa pilihan Ustaz kalau berlaku keadaan yang macam tu? Yang ketiga, tentulah logiknya kita ambil yang ketiga. Nah, apabila kita mengambil yang ketiga, yang pertama tadi kalau kita ambil, maka kita mungkin ada ilmu yang sikit. Ilmu kita mungkin sekat jalan saja. Ilmu tu berjalan sampai dia putus ilmu dia, dan dia tiba-tiba dia kata tak payahlah, dia terpaksa masuk dalam ranjau tu. Dia tak mau fikir lagi dah. Dia kata asal mudah lepas, cukuplah. Dia kena batuk ular ke, dia pijak duri ke, tak apa, aku tanggung kesakitannya. Maka dia akan menanggung kesakitan tersebut, dia akan menanggung kepayahan tersebut. Tapi dia tidak mendapat apa manfaat, dan dia keluar daripada semak itu, dia menjadi orang yang sudah cedera, orang yang sudah tempang, orang yang mungkin sudah luka, yang berdarah. Berdarah itu nak menunggu dia pulih balik, maka itu juga akan melambatkan proses perjalanannya pada destinasi yang dia nak cari. Dia mungkin terpaksa berhenti berubat ke, dia mungkin terpaksa minta tolong orang kat keliling itu ubati dia, mungkin lebih lama daripada yang kita membina jalan tadi. Maka dia akan menjadi satu ilmu kepada kita, ya, bahawa setiap perkara yang sebenarnya dalam konsep sains, ilmu sains, setiap perkara tu mesti dibuktikan tanpa ada jalan pintas. Dalam agama pun tak ada jalan pintas hari ini. Tapi hari ini yang Pak Aku sebutkan tadi, yang Pak Aku risau hari ini,
adalah perjalanan kita itu terlalu banyak jalan pintas. Hari ini kita banyak menipu diri kita sendiri. Hari ini kita banyak menggunakan ilmu orang yang kita pun tak tahu apa sebenarnya ilmu, tapi kita menyatakan bahawa aku mempunyai ilmu tersebut. Maka kita pintas semua. Dan kita mengaku kata kita mempunyai ilmu begini, kita mengaku hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Maka itulah apa yang berlaku pada hari ini. Adakah itu baik dalam konteks kan? Tidak baik sama sekali. Ilmu itu mungkin tercemar, ilmu itu mungkin tidak ada perkara yang bernas dalamnya, hanya sebab kita mengambil jalan yang pintas. Kan? Jadi itu tidak baik. Perkara yang kedua, bila kita terjun lubang tersebut, kita maklum, kita jatuh, mungkin kita patah kaki. Yang pertamanya, kita mungkin tenggelam dalam lumpur ke dalam tu, kita tak boleh bangun dah, dan tak boleh bangkit dah, dan kita mati terus kat dalam tu. Kalau kita bangkit pun sama juga, mungkin kita sudah tercedera, kita mungkin pecah kepala, kita dan sama juga dengan keadaan yang pertama tadi. Maka proses untuk kita mencari ilmu tak ada. Maka yang terbaik yang ketiga tadi, bila kita nak buat tu, kalau ada kemampuan kita boleh buat seorang-seorang. Tapi kalau kita tak ada kemampuan, sebab itu ilmu masyarakat itu sangat penting. Hubungan masyarakat itu sangat penting. Sebab itu diberikan perhatian yang sangat istimewa dalam Islam. Hubungan kita sesama manusia, Abdul Minan Nas, supaya kita sentiasa menjaga tertib kita. Kita menjaga hubungan silaturahim. Sebab itu silaturahim itu sangat penting. Sebab itu Islam galakkan kasih sayang. Maka dengan itu kita membina itu, maka terbina perasaan kasih sayang. Ilmu untuk menampung lubang itu juga kita terpaksa cari. Teknik nak kambus tu kita kena ada. Kita kena ada cangkul yang betul, kita kena ada tanah yang betul. Maka dia mula mencari ilmu untuk mendapatkan benda yang terbaik. Apabila dia dapat benda terbaik tu, dia akan dapat berjalan dengan baik. Maka apa yang berlaku, inilah dalam konsep Islam. Apabila kita, orang kata buat amalan dunia mencari akhirat, maknanya bila kita tinggalkan itu, bila orang lain berjalan ke jalan itu, orang akan sebut, orang akan puji, orang akan sanjung. Maka martabat itu dengan sendiri dinaikkan oleh Allah SWT pada kita. Dan yang keduanya, orang akan berdoa pada kita. Orang akan berdoa kepada Allah pada kita. Maka itu dalam konteks itu adab datang. Ya. Adab untuk kita bermasyarakat, adab untuk kita bertanya, adab untuk kita mendapatkan ilmu, sangat penting. Jadi hari ini, ilmu kita belajar dan kita adab berilmu itu sudah lari. Adab itu sangat penting. Sebab itu Islam dia kata datang dengan ilmu dan adab. Ya, jadi kita bercakap tentang peradaban. Apakah itu peradaban? Peradaban itu datangnya dengan peraturan. Peradaban itu datangnya dengan protokol yang sudah diatur. Peradaban itu datang dengan nilai-nilai yang boleh diterima pakai oleh semua orang. Bukan nilai kita seorang-seorang, kita paksa pada orang, tidak. Jadi dia membina satu nilai yang diterima pakai secara bersama oleh semua orang, maka dia menjadi satu budaya kat situ. Dia menjadi satu adab yang boleh diterima pakai dalam konteks undang-undang, konteks peraturan, konteks hubungan antara satu dengan lain, dari segi rankingnya, hormat menghormati, maka dia datang komplit dalam itu melalui satu bahasa dan sebagainya. Maka adab itu menjadi adab milik orang kawasan itu. Ya, orang lain mungkin membina adab yang lain. Jadi itu masalah kita sekarang ni. Hari ini kita meletakkan kadang-kadang adab kita itu melebihi orang lain, ataupun harapan kita itu seolah kita lah yang paling hebat. Kita langsung tak mau buka pandangan kita kepada peradaban yang sudah dibina oleh orang lain. Ya, sebab itu Pak Ku, masa Pak Ku datang ceramah Pak Ku yang lepas, Pak Ku bercerita tentang bagaimana alim ulama kita, para ilmuwan kita dulu-dulu, para saintis, dan Pak Ku alhamdulillah sebagai seorang diplomat, Pak Ku berpeluang melawat banyak negara-negara, baik dari Islam bukan Islam, dan Pak Ku cuba sedaya upaya untuk melawati di mana ada orang-orang Islam yang hebat-hebat, ya, para sekolah kita dulu-dulu. Kita akan pergi dan tengok apakah yang hebatnya orang-orang Islam dulu, bagaimana mereka membina tamadun kita yang hebat, peradaban kita yang hebat. Jadi balik yang pertamanya ilmu. Mereka menguasai ilmu yang sangat tinggi. Mereka mempunyai adab yang sangat hebat. Mereka mempunyai
peradaban yang sudah dibina dengan begitu dan diterima pakai oleh semua orang. Jadi kerana itu dia boleh membina sebuah kekuatan, terbaik kekuatan kerajaan, kekuatan negara, kekuatan masyarakat, kekuatan ilmu, kekuatan teknologi dan sebagainya, dan begitu tersusun dan kemas. Ya, sebab itu kita hari ini cuma boleh rasa bangga saja. Kita bangga saja. Tapi kita kurang nak melihat kenapa mereka itu jadi begitu. Jadi Pak Ku diceritakan dulu bagaimana Pak Ku berjumpa dengan seorang profesor, kalau anak-anak ingat yang dengar ceramah Pak Ku dulu, profesor bernama Profesor Salim Al-Hassani. Ya. Dia adalah pengurusi Yayasan Sains dan Teknologi dunia pada situ. Baru-baru ni Pak Ku dapat berpeluang berjumpa dengan satu Profesor Hassan, orang daripada Sudan. Ini Pak Ku dah sebut dia orang hebat Islam yang ada hari ini, yang dianggap sebagai orang-orang yang menguasai ilmu yang sangat tinggi. Profesor Hassan daripada Sudan, dan dia sekarang ni juga menjadi pengurusi Akademi Sains dan Teknologi Dunia di bawah United Nations. Orang Islam. Dan Pak Ku diletakkan bersama sebagai ahli panel dalam beberapa bulan yang lepas di satu majlis di peringkat antarabangsa, anjuran Bank Islam. Pak Ku jemput dia Presiden Bank Islam, dan Pak Ku datang, dan Pak Ku diletakkan bersama dengan Profesor Hassan, dan dengan juga seorang wakil daripada dia adalah penasihat kanan kepada Presiden Senegal, dan juga seorang ilmuwan tinggi daripada Amerika Syarikat. Dan kami duduk dalam satu panel, dan moderatornya merupakan satu moderator Islam yang terkenal di BBC, yang dalam program Hard Talk, Mr. Azad. Jadi Azad moderate Pak Ku punya session, dan Pak Ku diberikan tanggungjawab untuk berbincang mengenai education ataupun pendidikan hari ini dalam konteks bagaimana kita nak membina kekuatan. Sebab Bank Islam bercadang untuk menganjurkan program-program bagi membantu kita membangunkan sistem pendidikan yang lebih ampuh dengan belajar daripada orang lain, dan kita bina balik kekuatan. Jadi Pak Ku bercakap banyak tentang Abu Sina, Ibn Sina. Pak Ku bagi pandangan-pandangan. Tapi Pak Ku nak balik kepada satu lagi Profesor Salim Al-Hassani tadi. Apabila dia bercerita dalam ceramah ni, kami berdua diletakkan sebagai dua orang pengucap utama, dan dia berkongsi tentang bagaimana ciptaan-ciptaan para ilmuwan kita Islam dulu. Bagaimana para ilmuwan Islam kita, yang pakar-pakar kita dulu, yang hebat dalam bidang perubatan, yang hebat dalam bidang engineering, kejuruteraan, yang hebat dalam penciptaan masa, jam, orang seperti Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, Pak Ku dah melawat dah Al-Khawarizmi, sebab dia tengok manuskrip dia. Ibn Al-Haytham, kita belajar Al-Biruni, Ibn Sina, dan lain-lain lagi. Dan profesor ni menulis sebuah buku, cari buku ni, dia menulis tentang, dia memulihkan kembali semua ciptaan, beribu-ribu ciptaan para ilmuwan yang hebat-hebat, bukan sahaja daripada ilmuwan Islam, tapi daripada ilmuwan Greek, ilmuwan Yunani dulu, ilmuwan daripada zaman Cina, zaman Hindu, zaman Buddha dan sebagainya, dan dikombinkan. Bagaimana orang dulu meraihkan ilmu dalam konteks penciptaan satu produk. Jadi apa yang dibuat, dikajinya sangat menarik. Dan hari inilah adab Islam yang terbaik, sebab kita faham apabila kita mencipta, orang-orang barat ni cuba menenggelamkan hasil-hasil yang dicipta oleh Islam dan tidak mau diketengahkan, sebab dia tahu apa yang dicipta tu sangat hebat, dan tak banyak ditulis, memang dipalsukan, dia tak mau ketengahkan. Tapi tetap ada orang-orang ni yang kita tahu, yang sudah memberikan banyak sumbangan dalam dunia ilmu. Jadi dalam banyak ciptaan-ciptaan itu dikatakan dia meletakkan konsep-konsep yang ada adab. Dia nak cipta satu jam berdasarkan kepada air dan sebagainya, engineering cipta, maka
falsafah yang diletakkan yang pertama adalah mengetahui siapakah pencipta alam ini. Tuhan yang satu. Jadi dalam ciptaan tu dia balik kepada elemen bahawa setiap perkara yang dicipta mempunyai penciptanya. Ya. Jadi dia akan letakkan elemen satunya pencipta. Maka kita kena meraihkan seorang pencipta. Orang yang hebat mencipta perkara itu mesti kita hormat dia sebab dia mencipta. Tapi dalam konteks Islam, ilmu Islam, kita kena hormat sebab apa yang dicipta itu berdasarkan daripada pencipta yang satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Keelemen Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap ciptaan produk-produk kita diletakkan di situ. Mesti ada elemen itu. Keduanya dia akan letakkan elemen alam. Alam semula jadi. Baik itu apabila dia mencipta, dia akan ambil elemen-elemen air, ada elemen angin, ada elemen cahaya, ada elemen api dan sebagainya, dan dia akan gabungkan konsep-konsep ini sebab ini juga akan menunjukkan bahawa ada pencipta yang satu yang mencipta alam ni untuk kebaikan manusia. Ya. Yang ketiganya dia akan letakkan elemen-elemen di mana pemikiran-pemikiran teknologi mereka sendiri dia akan letakkan di situ, ciptaan-ciptaan baru yang menarik. Yang keempatnya yang sangat menarik adalah dia akan ada letakkan peradaban-peradaban daripada Yunani, daripada Cina, daripada Buddha, daripada Hindu di situ. Maksudnya kita mesti menghormati peradaban itu sebagai satu ilmu. Maka orang-orang ini juga kita tak boleh marah kat dia sebab mereka juga menyumbangkan. Mereka memberi kebaikan kepada manusia. Kecuali mereka tidak ada pegangan yang kenal bahawa ada satu Tuhan. Mungkin dia juga mencipta mengikut fahaman dia tentang Tuhan dia. Maka dia akan dibina satu patung kat situ sebagai tempat yang dia percaya. Juga mereka membawa elemen-elemen ketuhanan mengikut kepercayaan mereka. Tapi dalam konteks ciptaan, pencipta-pencipta kita, dia tetap letakkan elemen-elemen agama lain. Dia letakkan elemen-elemen pencipta yang lain. Jadi dan dia akan masukkan yang terakhir elemen seni yang sangat indah. Keindahan itu sangat penting. Jadi kalau kita tengok ciptaan insan dulu, semua ciptaan para saintis kita, dia datang bukan sahaja dengan satu teknologi, tapi dia datang dengan seni yang amat tinggi yang tidak ada pada yang lain. Maka orang-orang dulu ni sudah memilih jalan yang begitu. Maknanya dia membuat manfaat itu dengan mengkaji dengan ilmu. Maka dia membuat untuk kita meletakkan satu taraf sempurna yang hebat. Jadi buat itu orang dulu itu berjaya memberikan sumbangan yang diterima pakai sehingga ke hari ini. Maknanya berguna, bayangkan ciptaan orang ini seperti dia mengambus jalan tadi. Jalan itu akan digunakan oleh orang selagi ada jalan tersebut untuk menuju destinasi. Maka jalan itu akan membenarkan kita, orang seperti kita ni, generasi yang akan datang sebelum hari-akhirnya dunia ini, untuk berjalan, untuk menemui destinasi, untuk mengenal pencipta dia, untuk kembali semula. Kan? Jadi ini sangat penting pada kita untuk meletakkan peribadi dan perangai kita. Inilah yang akan menunjukkan peribadi kita sebenarnya. Inilah yang akan memberikan kekuatan bagaimana kita nak membina satu peradaban kita yang hebat. Dia mesti datang dengan adab. Jadi meraihkan ilmu itu sangat penting. Jadi itu satu perkara yang Pak Ku nak kongsi. Perkara kedua, dalam elemen kita selalu dididik ya, bahawa tidak ada syurga kecuali ibu kita. Ya. Dan ini kadang-kadang ramai orang mengambil lewa perkara-perkara macam ni. Jadi Pak Ku nak berkongsi, doa ibu tu sangat makbul. Sangat-sangat makbul kerana Allah memberikan tanggungjawab pada seorang ibu tu sebagai pencetus ilmu. Ayah pun bagi ilmu, tapi orang yang memberikan ilmu kepada kita yang paling awal lagi sejak kita dalam rahimnya adalah ilmu kita. Maka kerana itu, ibu itu dalam konteks ilmu yang mendidik kita dengan adab adalah ibu kita. Hari ini ramai anak-anak yang lupa bahkan boleh menggunakan ibu dia untuk nafsu dia. Bukankah sedih? Ini berlaku di kalangan kita, orang Islam. Apa sudah jadi dengan kita? Ya. Dan doa ibu tu sangat makbul. Jadi Pak Ku hari ini pertama kali Pak Ku nak cerita pengalaman Pak Ku ini sebab Pak Ku yakin doa ibu tu sangat makbul. Dia hanya mengambil masa. Masa itu Allah tentukan. Dia akan terjadi sebab perancangan semua diletakkan oleh Allah. Jadi kalau Pak Ku imbas kembali kehidupan Pak Ku pada Pak Ku kecil dulu, nak
aku memang susah hidup zaman kecil. Kita orang kampung tak ada elektrik, tak ada air, tak ada apa, semua basic tak ada, apa tak ada. Jadi nak pergi sekolah ada satu perkara yang sangat susah. Bas tak ada, bas tak masuk kampung kita, pekan pun tak ada bas. Jadi nak pergi itu adalah satu perkara yang susah. Jadi pengorbanan ibu bapa pada masa itu tu sangat tinggi, sangat hebat untuk menentukan bahawa anak-anak dia mendapat ilmu. Jadi yang Pak Ku ingat, ibu Pak Ku ni, arwah ibu Pak Ku ni, dia seorang yang sangat lemah lembut orang dia. Dan dia percaya pada kata-kata orang tua daripada dia. Berlaku satu peristiwa pada Pak Ku masa Pak Ku kecil-kecil, lepas dilahirkan. Pak Ku, kita duduk rumah kampung, rumah kayu, rumah kecil je. Dia ceritakan pada Pak Ku bahawa satu ketika masa dia memandikan Pak Ku di atas pelantar, Pak Ku terjatuh ke bawah, tersusuk dengan kayu. Pak Ku masih ada tanda dia di sini, besar, tersusuk. Jadi memang budak kecil, tak tahu apa lagi, mungkin matilah pada dia. Tapi pada dia sangat sedih lah kerana anak dia dalam keadaan itu jatuh dan hampir meninggal apa semua. Tapi apa yang berlaku, satu orang tua dipanggil. Orang tua ni sangat tua, lebih daripada 100 tahun, datang untuk mengubat aku, katanya. Dia orang tua ni cuma pesan kat dia satu je. Dan pesan orang tua ni sangat simple. Jadi dia tengok, dia kata pada ibu aku ni, dia kata ubati dia dengan gini apa semua. Tapi satu pesan dia pada ibu aku ni, dia kata kamu kena jaga dia dengan baik. Dia tak kata budak ni hebat ke apa, tak. Dia kata daripada pemerhatian saya, budak ini satu hari bila dia besar, dia akan berjalan jauh, dia tak akan duduk di tempat dia. Dia akan merantau seluruh dunia. Itu je kata dia. Dan apa dia kata tu? Ditanya kenapa orang tua ni kata macam tu, dia kata sebab mengikut firasat kita orang tua. Apabila anak kecil macam ni punya satu tek lalat di kaki dia, maka itu petanda bahawa satu besar besok dia akan melangkah jauh. Dia akan pergi jauh. Itu tanda dia. Jadi ibu bakku ni hanya mengambil doa. Benda itu sebagai satu doa. Doa untuk melihat anak dia berjaya dan satu hari mungkin pergi jauh. Dan dia selalu ingat kepada aku, bila aku besar pun, yang pertama dia ingat, jangan lupa Allah SWT, jangan lupa sembahyang. Itu je pesan dia. Tak ada banyak pun. Tapi apa yang dia buat, dia tanamkan semangat itu pada aku. Dia kata orang tua ni kata kat mak dulu, apabila anak dia besar, dia kata kau ni akan pergi jauh, dia kata. Dan jadi mak doakan. Itu je. Dia kata mak doakan, makbul lah perkara ni, insya-Allah kamu akan pergi jauh. Aku boleh buat satu tanggungjawab yang besar untuk kebaikan masyarakat dan sebagainya. Dan dia tanamkan semangat itu pada Pak Ku daripada kecil. Jadi Pak Ku dulu sangat susah. Jadi dia mengajar, mendidik Pak Ku untuk berdikari daripada kecil. Daripada sekolah rendah. Darjah 1 masuk sekolah dulu dah meniaga buah, meniaga kuih. Cari duit sendiri. Ya? Dia yang buat. Dia kata dia kena didik Pak Ku supaya Pak Ku menjadi orang yang boleh berdikari daripada kecil. Maka Pak Ku berniaga kecil darjah 1, masuk tingkatan 2, Pak Ku dapat scholarship sekolah masa tu. Susah. Pergi bas pun dapat duit welfare apa semua, susah. Sangat susah. Dan Pak Ku pergi jumpa guru besar, mari raya guru besar, boleh tak saya gunakan duit beasiswa untuk saya buka kedai? Dan bila saya buka kedai besok, kalau saya dapat duit ni, saya pulangkan, saya minta tempoh dalam 1 bulan ataupun 2 bulan bagi tempoh, saya akan pulangkan balik duit yang saya pinjam daripada beasiswa saya. Beasiswa tu bukan untuk tujuan nak buka kedai. Sampai tingkatan 2, Pak Ku buka kedai di kampung. Pak Ku dah jual buah, jual kuih, orang dah letak kuih, Pak Ku beli getah. Baru budak tingkatan 2. Ya, beli scrap, jual sayur, apa semua kan, jual ais kacang apa semua ni, dan jadi tempat perhimpunan. Alhamdulillah. Peringkat itu Pak Ku berjaya. Dan lastnya bila Pak Ku dapat sekolah, bertukar sekolah, Pak Ku terpaksa jual kedai itu. Bila Pak Ku jual kedai itu, sebulan aja bertahan, nanti. Tak boleh, sebab tidak ada, tak tahulah macam mana dia merancang kan. Tapi alhamdulillah. Jadi semangat itu ditanam oleh ibu daripada kecil. Dan alhamdulillah, hari ini doa arwah ibu Pak Ku benar-benar terjadi. Pak Ku sudah duduk di luar negara, sekarang dah masuk tahun yang ke-24.
Dan ada lagi duduk 3 tahun lagi dekat Turki ni, tak tahulah adakah lagi, kalau Allah izinkan tak meninggal kat sana ke macam, kita tak tahu. Jadi semua kerja Allah. Peristiwa yang kedua yang berlaku pada Pak Aku sebagai satu semangat yang dijadikan sebagai contoh untuk Pak Aku buktikan doa seorang ayah. Ini benar, ni cerita benar-benar berlaku. Bagaimana ibu dan ayah mempunyai tanggungjawab yang begitu hebat. Dia susah. Jadi Pak Aku pergi sekolah dulu, ayah Pak Aku dia terpaksa kayu basikal hantar Pak Aku sekolah jauh. Dia berpandangan jauh, orang lain hantar sekolah yang lelaki-lelaki, dia sanggup pergi Norei Getah, pergi awal Norei Getah, alik hantar anak pergi sekolah kayu basikal sampai berbelah batu. Kan, tak apa, tengah hari nanti habis, dah kutip sekarang, kayu pergi bisikal, ambil anak balik. Orang lain sekolah, sebab dia kata ilmu tu sangat penting. Pak Aku akan berkongsi falsafah ayah Pak Aku, arwah ayah Pak Aku. Jadi ada satu peristiwa yang berlaku pada Pak Aku, di mana satu hari Pak Aku di sekolah kebangsaan. Masa tu Pak Aku belum boleh kayuh basikal, kecil ni. Dan lepas tu Pak Aku kayuh basikal sendiri. Mau darjah 3 dah kayuh basikal dah pergi sekolah. Jadi satu peristiwa berlaku, Pak kita orang susah. Pak Aku ada satu selai baju saja nak pergi sekolah. Selai satu kasut, selai seluar. Kan, tak ada. Memang susah sangat nak apa sekolah. Jadi jagalah baju ni elok-elok apa semua kan. Dan tu hari nak pergi sekolah pagi-pagi, naik basikal tour dengan orang tua, duduk kat belakang. Belum lepas dia pergi subuh-subuh dia pergi Norei, lepas tu pergi hantar Pak Aku. Nak jadi cerita, tiba-tiba tu musim hujan. Dan musim hujan tu jalan-jalan dulu kampung dulu kan, jalan bandar pun lepak-lepak, berlompak-lompak sana sini. Satu kereta besar yang dipandu oleh orang Melayu sebenarnya. Ini kesombongan orang zaman dulu lah. Sebab kereta besar ni yang besar daripada Australia pun besar kereta. Lalu ni laju, tak kira hujan ni semua, dan melanggar air ni. Air ni air lumpur. Jadi air lumpur tu tercurah ke baju Pak Aku, merah habis semua. Basah kuyup, merah habis. Jadi Pak Aku menangis sesungguh hati lah. Kalau nak pergi sekolah baju basah, tak ada baju ganti, nak balik pun tak boleh, nak pergi pun tak boleh. Pak Aku menangis. Bila Pak Aku menangis sungguh-sungguh tu, dan Pak Aku marahlah, kita anak kecil kan, nak pergi sekolah tak boleh. Jadi arwah Pak Aku sabar kan Pak Aku, kita tak apa, jangan menangis, tak apa, kita pergi sekolah, tak apa, nanti ayah beritahu kat cikgu. Tapi tertanam pada Pak Aku, jiwa Pak Aku, dalam Pak Aku kata, atas marah tadi, Pak Aku cabar dan sebut kepada ayah Pak Aku. Pak Aku kata, ayah, orang Kedah cakap cik kan. Jadi ayah, ni cik janji kat ayah, hari ni cik akan buat yang terbaik, mengaji yang paling elok apa semua. Dan satu hari besok, sebab Pak Aku duduk dekat kamp tentera, kamp askar. Dulu general macam tak sekarang ni, dia pakai bendera. Atas kereta tu dia akan pakai bendera, berkibar-kibar bendera general ni, bintang dia semua, mesti dia kena tunjukkan itu. Jadi Pak Aku terpengaruh dengan kehidupan askar kan. Nak lalu kena masuk ke camp dulu apa semua. Tengoklah, askar ni pula kehidupan dia lebih istimewa. Dia ada truk, dia hantar anak-anak dia pergi sekolah. Pada kita, dia orang ni sangat hebat lah askar ni. Jadi Pak Aku rasa jadi askar ni bagus ya, ada bendera kita semua. Dan Pak Aku janji, Pak Aku kata kalau diizinkan Allah, insya-Allah, kata satu hari esok cik, insya-Allah kalau Allah bagi izin, esok cik akan beli kereta lebih besar dari ni, dan kereta cik mesti ada bendera. Itu janji Pak Aku. Ayah, Pak Aku kata, insya-Allah ayah doakan hang punya cita-cita tercapai. Satu hari hang naik kereta ada bendera, dia nak sabarkan Pak Aku. Dia jangan menangis. Alhamdulillah, Allah makbulkan. Memang dia mengambil masa yang panjang. Dan bila Pak Aku jadi seorang duta, memang Pak Aku naik kereta yang berbendera. Hari ni pun Pak Aku ada patut pakai bendera, tapi Pak Aku tak nak pakai bendera, cukup dah. Ya, cukup. Maknanya Allah makbulkan doa ibu dan ayah kita. Kalau kita menghormati mereka, kita pegang pada apa yang diajar pada kita, sangat penting. Sangat penting. Jadi kalau anak-anak ada lagi ibu ayah ni, raikan mereka, dengar kata mereka, jangan dengan mereka, tak boleh. Itu sangat penting dalam ajaran Islam tu. Pak Aku, alhamdulillah, arwah ibu Pak Aku dia cerita kat cucu dia, kata ayah tak pernah dengan tu. Sebab taatnya, sebab doa dia tu sangat penting pada Pak Aku. Sebab kita sangat susah hidup.
Nak membuktikan kita tak percaya pun. Pak aku mengaji sekolah Melayu je. Sekolah Melayu daripada kecil masuk kan. Di hari ini alhamdulillah Allah bagikan izin untuk mendapat memimpin satu organisasi besar yang terpaksa kan guna bahasa-bahasa yang lain, bukan bahasa Melayu kan? Dan kita pun rasa kita mempunyai tanggungjawab, dan tanggungjawab kita tak boleh habis selagi mata kita masih terbuka, nafas kita masih lagi dapat dihembuskan, dapat dikeluarkan, maka selagi itu kita tidak boleh tamat untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab kita untuk kepentingan agama kita, masyarakat kita, keluarga kita, sahabat handai kita, jiran kita, alam kita, segala-galanya. Maka kita kena bertanggungjawab. Dan alhamdulillah Pak Ku dididik dengan adab yang sangat sopan santun daripada kecil. Dan so adab ini rupanya Pak Ku ingat kita satu perkara yang memang menjadi satu adat. Tidak. Rupanya apabila kita menggunakan adab yang tinggi itu dalam pergaulan kita, dalam percakapan kita, dalam kita menuntut ilmu, bagaimana kita menuntut ilmu dengan penuh adab tersebut, menghormati pandangan-pandangan orang sebagai itu ilmu, tetap dan meraihkan dia sebagai orang yang memberikan ilmu kepada kita, kan? Tak kira walaupun sedikit dia kata kita tetap satu ilmu, maka kita terkena menghormati dia. Apatah lagi guru kita. Jadi alhamdulillah. Jadi dengan sopan santun yang diajar, dengan ilmu, dulu kalau kita berjalan apa semua bercakap dengan orang tu, ada adab-adab ni yang kena diikuti dengan patuh. Adab makan pun kena makan dengan patuh, ada adat dia. Tak boleh melanggar ada adat tu. Begitu ketat diajar oleh ibu bapa kita. Dan kalau kita ikut dia, maka kita menjadi orang yang alhamdulillah Allah bagi kita peluang tu. Dan alhamdulillah dua-dua arwah ibu bapa aku sudah meninggal. Tapi apabila kita sudah besar, dah bekerja, arwah ayah Pak Ku masih kecil dia sangat tegas orangnya. Tapi bila Pak Ku sudah masuk universiti, keluar universiti, timbul rasa hormatnya sangat tinggi pada anaknya. Dan dia sangat menghormati Pak Ku, dan kita menjadi kawan yang setia, kawan sejati. Seorang ayah bertukar menjadi seorang kawan yang boleh bercakap apa saja benda, yang boleh berbincang apa saja. Dulu-dulu dia selalu membacakan cerita kepada Pak Ku bagi semangat. Manakala arwah ibu Pak Ku akan duduk, bila duduk bersama Pak Ku, dia takkan tidur selagi Pak Ku tak habis belajar. Kalau Pak Ku bangun 4 pagi pun, dia tetap bangun 4 pagi, dia akan duduk situ sehingga anak dia habis belajar, dia tidur. Begitu sekali dia meraihkan kita, kan? Jadi apalah balasan kita tak setimpahnya, tak dapat begitu. Tapi alhamdulillah bila dan Pak Ku ingat apa yang berlaku pada Pak Ku sekarang ni pun atas izin Allah, atas kurniaan Allah, dan Pak Ku sangat-sangat rasa bertuah, rasa bersyukur yang amat sangat. Pak Ku ada seorang guru. Hari ini Pak Ku kumpulkan balik semua kawan-kawan Pak Ku dan guru-guru Pak Ku. Aku buat balik berjumpa, menghormati mereka, kita selalu berjumpa dan sebagainya, sebab mereka guru kita yang mendidik. Di semua guru Pak Ku yang masa-masa hidup tu, semua Pak Ku dapat jumpa balik, dan kita kumpulkan dalam satu kumpulan yang kita berjumpa balik semua. Dan kita berjumpa selalu. Dan guru Pak Ku ni masa Pak Ku kecil tingkatan 2, masa Pak Ku duduk berniaga tu, dan mungkin Pak Ku pun agak okey lah dalam kelas tu. Pak Ku selalu juga di kalangan pelajar-pelajar yang selalu dapat skor baik lah, ya. Dan rupanya dia memerhatikan Pak Ku. Pak Ku seorang budak yang susah, susah sangat, buku pun tak ada, kadang-kadang pinjam. Dan Pak Ku ingat satu hari apabila kerajaan pada masa itu membuat keputusan untuk mula memberi beasiswa. Pak Ku tingkatan 2, Pak Ku di kalangan pelajar-pelajar ramai yang susah, bukan Pak Ku seorang. Tapi hari itu Pak Ku tidak pergi ke sekolah. Pak Ku demam, sakit. Tapi cikgu ini, walaupun dia memberi pada yang lain, tapi satu orang untuk Pak Ku diletakkan di meja Pak Ku, dalam meja. Tak boleh diambil oleh pelajar yang lain. Dan jadi dengan beasiswa yang Pak Ku mohon, maka Pak Ku dapat beasiswa. Beasiswa itu alhamdulillah sebenarnya sumbangan yang membolehkan Pak Ku belajar dengan elok, ada kemampuan. Dan cikgu ini sampai hari ini dia mengikuti perkembangan Pak Ku.
Bila kita kumpulkan balik, alhamdulillah, dan dia sekarang daripada seorang guru, dia menjadi ibu Pak Ku. Dan dia mengambil Pak Ku dah sebagai orang tua. Dia tak ada anak lelaki, dia ada anak perempuan, dia tak ada suami, dia tak ada apa semua. Jadi dia kata, betul dulu cikgu mengajar kamu dan bagi ilmu. Dan jadi kalau jumpa Pak Ku, dia akan pegang Pak Ku, dia akan urut janggut Pak Ku apa semua ni. Seorang guru, cikgu Pak Ku ni, guru wanita. Dan dia akan bercerita dengan penuh kasih sayang sebagai seorang guru. Dan dia berbangga, baru ni dia minta sendiri. Dia kata, Pak Ku panggil bonda dekat dia. Dia kata bonda nak anak anda menjadi anak lelaki pada bonda, bagi anak lelaki bonda yang sebenarnya. Jadi sekarang Pak Ku dikurniakan seorang bonda masih muda. Tiba-tiba Pak Ku dah hilang bonda asli Pak Ku yang Pak Ku kasihi. Ya Allah gantikan pula seorang guru sebagai bonda Pak Ku. Jadi makbulnya Allah membagikan kepada kita ni satu rahmat yang kita bertuah, kita dapat merasai nikmat ini. Maka hidup aku sudah mengikut jalan yang sudah ditentukan begitu. Hanya dulu Pak Ku tak nak menjadi seorang pegawai di Kementerian Luar Negeri. Pak Ku selalu merota-merota. Tapi Pak Ku tak tahu kenapa bila Pak Ku mohon, Pak Ku tak dibenarkan. Tak boleh. Dulu Pak Ku masuk PTD, pertama yang Pak Ku mohon nak jadi pegawai daerah. Nak jadi penolong pegawai daerah masa zaman tu. Nak balik, nak berkhidmat kepada masyarakat kononnya. Tapi bila mohon ni, minta lah tak boleh. Dia orang kata, kamu kena pergi Kementerian Luar Negeri. Tolak. Pak Ku memberontak dengan kumpulan-kumpulan. Pergi buat piket tempat. Dia kata, saya tak nak jadi ni semua. Jangan keluar. Dia kata, tak boleh. Kamu kata yes or no, tetap yes. Kamu tak masuk sana. Rupanya Allah menentukan segala-galanya. Walaupun kita tak mahu. Aku tak tahu rupanya Allah mempunyai perancangan yang begitu besar untuk kita. Baru hari ini Pak Ku faham. Dulu Pak Ku tak faham kenapa Pak Ku kena memilih jalan ini. Maka ini jalan Pak Ku. Rupanya Allah merancang lebih baik dari kita. Maka anak-anak, pokok katanya hari ini, kalau kita tahu cara hormat balik kepada orang yang mendidik kita, orang dulu-dulu yang memberikan kita raikan pandangan dia, raikan pandangan. Walaupun dia hanya seorang yang bukan guru kita, tapi dia tetap mempunyai sesuatu perkara yang lain daripada yang kita tahu. Maka dia tetap guru kita. Hormat pada guru kita, hormat pada kawan kita. Sebab itu dulu Ustaz Nazrul marah ke Pak Ku. Dia kata, Pak Ku, kenapa Pak Ku? Saya patut pergi jumpa Pak Ku. Ya, saya patut kena jumpa Pak Ku sebagai seorang yang ada nama kenamaan pada Pak Ku hidup bukan untuk tujuan itu. Bukan kerana pangkat, bukan kerana nak bermegah-megah, dah ada gaji besar, dah jadi orang terkenal pun, bukan itu. Orang tak kenal pun Pak Ku. Tapi Pak Ku pergi jumpa dia, Pak Ku pergi rumah dia, hanya ada satu sebab. Sebabnya kerana dia adalah guru Pak Ku. Pangkat, kewangan, kedudukan, umur tidak memberi makna apa-apa apabila kita sudah mendapat ilmu daripada orang yang kita kasih. Jadi Pak Ku kasih pada Ustaz Nazrul ni kerana dia guru Pak Ku. Pak Ku belajar kitab dengan dia. Pak Ku tidak boleh membenarkan guru Pak Ku datang untuk jumpa anak murid dia. Dan tanggungjawab anak murid adalah meraihkan guru dia. Maka Pak Ku datang ke sini kerana Pak Ku sayang pada Syekh ni, kerana dia adalah guru Pak Ku. Pak Ku datang nak menjarah dia, lain anak-anak ni. Jadi begitu Pak Ku menghormati seorang guru, kerana apa pun kita kata kat dia, mungkin kita tak bersetuju dengan pandangan dia ke apa ke, tapi dia tetap guru kita. Adab berilmu itu perlu diterapkan. Sebab itu dulu kita belajar imam-imam kita, Imam Ahmad, Imam Syafi'i apa semua tu, dia berkira guru walaupun guru dia hanya seorang budak. Pak Ku selalu berkata, apabila kita mendapat ilmu ini datang dalam berbagai-bagai bentuk. Ilmu ni sebab macam Pak Ku ceritakan tadi, dia mempunyai pengalaman yang berbeza-beza, kemahiran yang berbeza-beza. Maka dia tetap memberikan satu ilmu. Jadi kita kena menghormat ke orang ni, tak kira dia umur dia tinggi ke, bahkan dia seorang budak. Seorang budak kita kena hormat dia kalau dia sudah mempunyai ilmu yang hebat, yang kita boleh gunakan untuk kebaikan.
Kan? Dia mungkin seorang miskin yang tak ada apa-apa kedana, tapi dia mungkin mempunyai satu kemuliaan yang kita tak ada, yang boleh dijadikan sebagai ilmu, maka dia tetap juga kita kena hormat. Begitu Islam mengajar kita. Kan? Begitu kita hari ini, Pak Ku risau balik pada zaman ini, sebab macam Pak Ku katakan tadi, zaman fitnah, zaman pintas, zaman teknologi yang setiap saat merosakkan pemikiran kita. Kita suka menuduh kawan-kawan kita, kita suka mengata orang ni. Sebab kita sebenarnya tidak faham apakah tujuan kita hidup, apakah tujuan kita berjalan untuk tamat, untuk sampai ke satu destinasi. Maka kita kena tahu destinasi kita apa. Maka kita kena tahu jalan kita itu apa. Ya. Jadi kalau anak-anak berpegang pada perkara ini, mari sama-sama kita pulihkan kembali keadaan kita, umat Islam terutamanya, supaya kita bawa balik, kita raikan ilmu, kita cari ilmu setingginya, kita cipta ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, supaya dia memberi kebaikan kepada seluruh umat manusia. Kita buatnya dengan penuh adab, sebab adab dan santun itu sebenarnya adalah ilmu peperangan yang paling hebat. Kita menang peperang. Lepas tu seorang diplomat macam Pak Ku ni, Pak Ku tak perlu pergi cekak-cekak orang berangkat senjata nak tembak. Hanya dengan sopan santun, bercakap dengan baik, bahasa yang indah, maka kita cairkan hati dia. Cairkan dia dengan kebaikan. Jadi menang kita dengan cara itu. Maka menang kita hari ini, dalam dunia hari ini, adalah menunjukkan tentang indahnya Islam kita. Hari ini kita kotorkan agama kita. Kita kena marah diri kita sendiri sebab kita tak tahu apa yang kita buat. Maka kita kotorkan agama kita. Kita cemarkan kebaikan nama, bukan saja nama, kebaikan amalan-amalan kita cemarkan. Dan kita marah ke orang, kita kata akulah betul, engkau tak betul, aku saja yang betul, engkau tetap tidak betul. Ini ilmu. Ilmu mesti diraikan. Selagi dia tak dikatakan salah, maka dia tetap ilmu. Selagi dia tak dikatakan benar, maka dia tetap satu ilmu. Ya. Meraikan. Baik itu dalam Islam itu sangat cantik, sopan santunnya, indahnya. Maka kita kena cari indah ni. Indah itu kena kita terapkan, dan indah itu kena kita kemaskan. Kita lakukan dengan penuh kesantunan, dengan penuh kebijaksanaan. Lepas itu kalau anak-anak ingat, kalau anak-anak pergi kat Dewan, agak-agak ada lagi lah. Belum Pak Ku berhenti dulu, Pak Ku menulis satu sajak. Sajak itu sangat keras. Tanpa Ustaz Buhari tak berani nak pamerkan. Dia kata, Pak Ku kalau dipamerkan ini, ramai orang marah Pak Ku. Dia kata, peduli apa saya? Kan? Itu hati, jiwa saya. Bagaimana Islam dicemarkan. Bahkan Pak Ku nak nyatakan dengan slogan Allahu Akbar itu, kita sudah cemarkan Islam kita sebenarnya. Kita hanya hebat dengan slogan. Kita bertakbir merata-rata. Apa yang kita boleh buat hari ini? Pak Ku hanya nak menyatakan apa yang kita boleh buat, hanya adakah sekadar kita bertakbir. Lepas itu kita mundur. Kita bertakbir, kita mundur. Kita bertakbir, kita mundur. Apa yang kita buat untuk memperkuatkan diri kita? Tak ada apa. Kita bergantung pada orang lain. Ya. Kita harapkan kekuatan daripada orang lain. Itu tak ada kekuatan kita. Kan? Lepas itu kita leka, sebab kita mengambil perkara yang lara, yang apa semua ni, dan kita jadikan budaya kita. Itulah kehebatan kita, menjadikan budaya-budaya ini, budaya tidak menghormati, tidak meramaikan, mencernakan apa semua ni, tak ada, hilang. Budaya nak bermuasakarah, mencari satu titik pertemuan yang betul, ya, supaya kita menjadikan di satu kekuatan yang baru, yang patut kita jadikan satu inisiatif yang elok untuk kebaikan semua. Ya. Ini kita kena bangkitkan balik. Dan bagus sebagai Setiausaha Agong Islam negara dapat ni berusaha yang boleh Pak Ku buat lah, sekadar yang perlu kita buat untuk cuba kuatkan balik benda ni. Ya. Jadi kita tengok apa yang patutnya kita bina dulu ni, walaupun dah lambat, tapi dia masih lagi boleh kita bangunkan dengan satu kekuatan baru. Tapi kita kena istiqamah. Kita kena buat dengan betul. Kita kena setia kawan. Kita kena bina silaturahim yang baru. Kita kena bina kasih sayang antara kita atau sama-sama kita. Kita tak perlu menubuhkan satu benda yang besar. Dia bermula daripada satu perkara yang kecil. Lepas tu dia akan berkembang. Dia buka satu pintu, dia akan buka dua pintu yang lain. Dua pintu itu terbuka, dia akan buka 4 pintu yang lain. 4 pintu terbuka, dia akan buka 8 pintu yang lain. Maka idea-idea baru datang, carangan baru datang, kerjasama baru datang. Begitulah kita membina kekuatan kita. Platform kita mesti kuat.
Ya, jadi malam ni Pak Ku ambil peluang ni. Pak Ku malas nak cerita pasal dilapan. Kalau cerita nanti sampai pagi esok dah habis kan. Apa yang sedang kita usahakan, jadi tak payah. Jadi tengok dekat website tu. Kalau ada persoalan, tulis kat situ. WhatsApp kat Pak Ku ke, tanya Pak Ku, boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kita cuba jawab. Tapi kita kena bina kembali perkataan ni. Dan anak-anak Malaysia ni merupakan anak-anak harapan. Pak Ku duduk kat Turki tu, Turki negara Islam ni, Pak Ku dah merantau di 88 negara Islam dan negara-negara yang lain. Dan kata orang pada kita, orang Malaysia ni, harapan kita akan sangat tinggi. Masih lagi ada keceriaan apabila orang-orang ni meletakkan kita orang Malaysia ni di satu tahap yang lebih tinggi daripada negara-negara Islam yang lain, daripada orang-orang Islam yang lain. Kepercayaan itu ada, tapi kita sudah mencemarkan sedikit demi sedikit tanpa kita sedari. Tapi harapan orang di luar sana pada kita, pada anak-anak muda Malaysia ni sangat tinggi, pada kerajaan ke, pada umat kita ke. Kerana kita buat, kita tak cakap saja, kita buat. Kita tunjuk, kita boleh buat. Ya. Jadi jangan hampakan harapan-harapan orang ni yang diletakkan daripada kita. Baru ni kita tengok macam mana kita Palestin meraihkan kita contohnya. Pak Ku duta ke Palestin. Pak Ku masuk masa perang. Tengok macam mana perang berlaku. Macam mana kepercayaan dan bagaimana kuatnya jiwa anak-anak Palestin. Semangat, bukan saja semangat, dengan kekuatan dalaman Islamnya yang sangat tinggi, percayaan daripada Tuhan. Dia letakkan percayaan pada Allah, sebab dia tak ada siapa-siapa diharap dah. Sangat tinggi. Orang-orang ni perlu dibantu. Sebab itu sudah disebut. Kita pun baca hadis macam-macam. Dan tak ada satu pun orang Islam di akhir zaman ni akan bangkit dengan membaling batu kecuali pemuda-pemuda Palestin. Ni berlaku depan kita ni. Kenapa mereka boleh bertahan dalam satu Gaza umpama yang besarnya hanya 80 km kali 25 km saja. Satu penjara yang besar tapi bertahan dengan jiwa yang sangat kental. Kenapa dia boleh? Kenapa dia tak membenarkan anak-anak dibawa keluar? Kerana mereka adalah jiwa-jiwa pejuang yang akan berkorban untuk negara dia. Ya, mereka sudah meletakkan satu jalan mereka. Kami tak akan menyerah kalah. Kami akan berjuang. Maaf, saudara-saudara Islam kita, apa kita buat? Kita bersuka-suka. Kita jadikan satu momokan. Kita hanya mengata-ngata di bibir. Ya, ini begini-begini. Tapi apa kemampuan kita? Tak ada apa-apa. Bukan kita nak angkat senjata. Cakmah Pak Ku yang lepas, Pak Ku kata Islam akan dimenangi bukan dengan peluru meriam. Islam akan dimenangi dengan keindahan Islam itu. Sebab ini sedang berlaku. Ini sedang berlaku. Ya, dengan kemampuan ilmu yang tinggi, dengan kecantikan, dengan kesantunan, sehingga kita dapat memenangi hati dan jiwa orang-orang yang mencari-cari, yang tak ada arah hidup. Ya, jadi orang ini dia akan mencari di akhir zaman sebab pancaroba, cabaran yang semakin akan datang masa depan ini akan lebih besar daripada apa yang kita terhadapi ini. Yang mungkin kita sendiri pun tak tertahan menghadapinya. Orang-orang ini sudah putus harap mencari jalan-jalan baru, mencari identiti baru, mencari pegangan baru. Maka kita kena ambil peluang ini untuk menunjukkan bukan kita nak pergi kertak dia, bukan kita pergi ubud dia, yang akan menjejaskan, mencemarkan, menyebabkan orang benci kepada kita. Hari ini kita menyebabkan orang benci kepada kita. Kita kena bina dia dengan begitu, dengan adab, dengan ilmu, dengan kesantunan, dengan kebijaksanaan. Sebab itu dalam sajak Pak Ku itu, Pak Ku kata akhirnya Pak Ku seru anak-anak, bijaksanalah, bijaksanalah kamu, bijaksanalah kamu. Ya, pergi baca dekat Dewan Demak tu ada lagi kot. Kalau tak dibuang, tengok apa yang Pak Ku kata situ. Kan, Pak Ku nak bagi motivasi kepada anak-anak supaya bangkit dengan bijaksana. Hanya orang yang bijaksana. Kalau kita balik kepada Abu Sina, banyak kata macam, tengok kata-kata Abu Sina. Pak Ku pun nak, kalau orang cakap banyak. Salah satu tentang ilmu, dia berkata ilmu, knowledge itu seperti ubat, kan? Bagaimana kita nak mengubati keadaan kita supaya kita mendapat kesembuhannya. Di Pak Ku melawat Ibn Sina sebab dalam konteks di Pak Ku baru menubuhkan sebuah universiti, namanya Universiti Antarabangsa Negara-Negara di Laman, di Hamedan di Iran. Sekarang ni kita dah buka peluang untuk pelajar-pelajar nak buat master dan PhD.
Dan kita minta kerajaan negara 8 ni untuk menaja kurang-kurangnya 5 sebagai permulaan. Dan kita hanya bercakap tentang sains dan teknologi dan inovasi. Kita nak bangunkan Abu Sina yang baru. Jadi kalau kita pergi Hamadan itu, itulah tempat di mana Abu Sina ni dilahirkan. Dan di situlah dia dikuburkan. Dan di situlah dia membuat kajian-kajian perubatan yang sangat hebat. Aku pergi tengok tu, tadi dia punya manuskrip perubatan dia, Masya Allah, Masya Allah. Begitu teliti dan begitu hebat. Sehingga menjadi hari ini perubatan dia itu masih lagi digunakan. Tak boleh dibuang. Begitu hebatnya sekali. Dan di situ ditubuhkan sebuah universiti bernama orang Iran, sebab dia percaya Ali kan. Dia tetap nama Ali itulah, Bu Ali Sina University. Di Bu Ali Sina University ni kita tukarkan nama dia menjadi D8 International University. Ya. Jadi kita akan mula ambil intake dan insya-Allah kalau diizinkan Allah, aku sudah membina satu. Sebab aku percaya di keliling kita ni ramai Abu Sina yang tidak mempunyai peluang. Sebab kita tak bagi perhatian, kita tak ada bagi bantuan, kita tak membangunkan mereka dengan betul. Jadi kita sedang membina satu, insya-Allah kalau Allah izinkan, kita akan bina sebuah kompleks di Kuala Lumpur dalam proses. Di mana situ tu aku akan tumbuhkan apa yang aku namakan Creative Economic dan Financial Center di Lapan. Maknanya kita akan mula gunakan sistem zakat secara besar-besaran, kita akan gunakan wakaf secara besar-besaran, kita akan menggunakan semua elemen-elemen keuangan Islam, kita akan menggunakan suku, kita akan menggunakan e-commerce secara Islam, kita akan menggunakan e-halal, kita akan menggunakan teknologi terbaru, blockchain dan sebagainya, untuk kita gabungkan kekuatan ini. Dan supaya kita akan boleh menggunakan kekuatan ini untuk memberi sokongan bantuan untuk kita bina Abu Sina baru yang boleh mencipta banyak. Dan satu bahagian tu kita akan mengenal pasti anak-anak kecil-kecil yang mempunyai potensi, yang akan diajar dengan cara-cara Islam, nilai-nilai Islam, seorang Al-Hafiz dan sebagainya. Dan kita akan terapkan nilai-nilai baru, sebab kita tak boleh lari pada hakikat bahawa hari ini kita dikelilingi oleh teknologi baru, ilmu baru dan lain-lain. Kita kena tahu ilmu. Kita tak boleh lari. Kenapa kita nak lari, kita nak kutuk ilmu dia apa semua? Kurang-kurangnya kita mengetahui apa yang mereka buat. Jadi kita boleh mencipta ilmu kita yang hebat. Maka Abu Sina ni aku percaya boleh kita bina beribu-ribu. Boleh dilahirkan. Kita boleh bina beribu-ribu Al-Khawarizmi. Kita boleh lahirkan ramai lagi Al-Biruni, Al-Rumi. Banyak orang-orang ni yang boleh kita bangkitkan. Tapi kita kena bina kekuatan kita, platform dengan cara yang betul, dengan cara yang profesional. Ini kita buat, kita cuba. Anak-anak, aku harap belajar betul-betul. Sebab sekarang kita ada kemahuan, keinginan supaya kita kuatkan balik dengan menguasai ilmu yang tinggi, dengan membina ilmu kita sendiri, berlandaskan kepada agama kita, berasaskan kepada kekuatan kita. Jadi jangan lari daripada, jangan sempit pemikiran kita. Sebab itu Abu Sina kata, kalau aku dibagi pilihan hidup aku suka hidup yang singkat tetapi lebar. Aku tak nak hidup yang sempit tetapi panjang. Apa maksudnya? Maksudnya dia singkat macam mana pun aku akan bagi yang terbaik. Ya, dan lebar itu maksudnya aku akan akan melebarkan kekuatan ilmu, kekuatan ukhuwah, kekuatan teknologi selebar-lebarnya. Dan aku tak nak hidup aku panjang tapi sempit. Otak kita letak sempit aja. Kita tak mau berilmu, kita tak mau kawan dengan orang, kita nak marah kat orang sana marah sini, kita je betul. Jadi dia sempit je pemikirannya, tapi dia ada hidup yang panjang. Hidup dia orang dia syok sendiri. Macam tu lah lebih kurang ni. Abu Sina mengatakan itu dalam konteks kehidupan. Dia seorang ilmuwan yang hebat itu, dia meninggal awal. Dia meninggal awal. Dia tak panjang usia dia. Maknanya Abu Sina. Janggut dia macam aku lah, lebih kurang kan. Tak panjang sangat, macam ni lah lebih kurang kan. Jadi kita jadikan ini sebagai pedoman dan tauladan kita. Ya. Dia cukup lah kot. Mungkin kalau ada masa,
kalau nak bertanya soalan, ajalah apa-apa pun. Ya, kalau yang pandai Pak Ku boleh jawab, Pak Ku boleh jawab. Pak Ku tak boleh jawab, insya-Allah Pak Ku balik cari jawapannya, dan Pak Ku ada kesempatan besok kalau Pak Ku datang lagi boleh Pak Ku jelaskan semua ya. Ini Pak Ku sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.